Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Azra Dayana binti Ahmad Saimi dari unit BM3. Pada hari ini saya ingin membentangkan tentang sistem keselarasan huruf vokal dalam bahasa Melayu. Jadi, apakah itu sistem keselarasan vokal? Menurut Siti Hajar Abdul Aziz 2008, keselarasan vokal bermaksud kesesuaian dua huruf vokal yang membentuk dua suku kata pada kata dasar, iaitu pasangan antara dua huruf vokal pada suku kata perakhir dengan huruf vokal pada suku kata akhir tertutup. Di samping itu, prinsip keselarasan huruf vokal ini berlaku dengan syarat-syarat yang berikut. Terdapat 3 syarat prinsip keselarasan vokal, iaitu yang pertama, keselarasan adalah antara dua huruf vokal pada kata dasar. Yang kedua, kata dasar hendaklah berakhir dengan suku kata tertutup. Dan yang terakhir, bagi kata yang berikut mengandungi lebih daripada dua suku kata yang terlibat dengan sistem keselarasan huruf vokal, hanyalah dua suku kata yang terakhir sahaja. Terdapat 18 pola keselarasan huruf vokal mengikut sistem ejaan baru bahasa Melayu. Yang pertama, pola A dan pola A. Contoh perkataan asah dan balak. Yang kedua, pola A dan pola I. Contoh perkataan alih dan balik. Yang ketiga, pola A dan pola U. Contoh perkataan asuh dan datuk. Yang keempat, pola E pepet dan pola A. Contoh perkataannya ialah emas dan kelam. Yang kelima, pola E pepet dan pola I. Contoh perkataannya ialah lebih dan betik. Yang keenam, pola E pepet dan pola U. Contoh perkataan telur dan tempuh. Yang ketujuh, pola E taling dan pola A. Contoh perkataan elak dan dewan. Yang ke-8, pola E taling dan pola E taling. Contoh perkataan leceh dan gelek. Yang ke-9, pola E taling dan pola O. Contoh perkataan esok dan selekoh. Yang ke-10, pola I dan pola A. Contoh perkataan ingat dan kilang. Yang ke-11, pola I dan pola I. Contoh perkataan intik dan sisih. Yang ke-12, pola I dan pola U. Contoh perkataan riuh dan tidur. Yang ke-13, pola O dan pola A. Contoh perkataan oleh dan boleh. Yang ke-15, pola O dan pola O. Contoh perkataan obor dan borong. Yang ke-16, pola U dan pola A. Contoh perkataannya ialah ubat, tumpang dan ketupat. Yang ke-17, pola U dan pola I, iaitu usik, kuih dan gerusih. Yang terakhir, pola U dan pola U. Contoh perkataannya ialah untuk, tunduk dan tengkujuh. Daripada 18 pola tersebut, terdapat 8 pola yang merupakan pola yang berubah daripada ejaan lama. Dasar mengenai perubahan ini menetapkan supaya huruf I atau U digunakan pada suku akhir tertutup sekiranya suku kata perakhir menggunakan huruf vokal A, E pepet, I atau U. Sebagai contoh, pola A dan E taling berubah kepada pola A dan I sebagai contoh perkataan alih. Yang kedua, pola A dan O berubah kepada pola A dan U. Contoh perkataan ialah batuk. Yang ketiga, pola E pepet dan E taling berubah kepada pola E dan I. Contoh perkataannya ialah lebih. Yang keempat, pola E pepet dan O berubah kepada pola E dan U. Sebagai contoh, perkataan tempuh. Yang kelima, pola I dan E taling berubah kepada pola I dan I. Contohnya, pilih. Yang keenam, pola I dan O berubah kepada pola I dan U. Sebagai contoh, perkataan tidur.
Yang ketujuh, pola U dan E taling berubah kepada pola U dan I. Contohnya, usik. Dan yang terakhir, pola U dan O berubah kepada pola U dan U. Sebagai contoh, perkataan untung. Bagi pola yang tidak berubah daripada sistem ejaan lama, maka huruf vokal italing atau O digunakan pada suku kata akhir tertutup jika suku kata perakhir menggunakan huruf vokal italing atau O juga. Contohnya, pola italing dan italing. Contoh perkataannya ialah leceh dan gelek. Seterusnya, pola italing dan O. Contoh perkataannya tempoh dan belok. Yang ketiga, pola O dan italing. Contoh perkataannya ialah oleh dan boleh. Dan yang terakhir, pola O dan O. Contoh perkataannya ialah pokok dan borun. Sekian sahaja daripada saya. Terima kasih.